وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Katanya syarat wajib, syarat wajib solat. Wathani al-bulughu, dan syarat yang kedua adalah al-bulughu, baligh. Apabila seorang baligh maka wajib atas dia solat. Itu maknanya syarat wajib. Bila ada cukup syarat ni maka wajib atasnya solat. Sama ada dia baligh itu dengan cukup tahun, 15 tahun. Laki tak mimpi pun baligh lah kan. Dia bangkit pagi-pagi, dia kata oh basah dah, rugi dia dah. Tak ada mimpi apa pun, tiba-tiba basah, wajib mandi. Baligh lah walaupun dia tak mimpi. Cuma kita sebut baligh dengan mimpi, iaitu orang yang umurnya 9 tahun sampai 15 tahun lah. Apabila keluar air mani waktu tu, dia baligh lah. Kalau dia keluar air mani 5 tahun, dia mimpi boy kecil lagi 5 tahun dah keluar, tu tak kira, tak cik. Tak kira, dia tak sampai had yang sepatutnya dikira sebagai orang yang baligh lah. Dia kena 9 tahun sampai ke 15 tahun. Kalau dia mimpi, maka baligh. Ataupun bagi perempuan dia datang haid, datang haid, maka baligh haid dengan syarat dia lah. Itu tanda-tanda saja, tapi tak dianggap, tak dikira lagi lah. Tak kira lagi. Cuma tumbuh bulu tu ada dikira di satu bab yang lain. Tumbuh bulu apa? Bulu ari-ari tu dikira di dalam bab ni hamba tawanan. Kalau kita nak tengok dia kan, kata mana tahu dia keluar ayat mana, tak keluar ni, hang balik kan tak balik. Orang dulu dia tengok di situ ada bulu tak ada bulu. Maka katanya fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin, maka tidak wajib solat ke atas kanak-kanak lelaki, wa sabiyatin, dan kanak-kanak perempuan. Maksud kanak-kanak di sini tak balik lagi lah. Tak main haid, tak mimpi dan tak cukup 15 tahun. Tapi sunat kalau di dalam Hasyiah Bajuri dia menyebut na'am yundabu qada ma fatahuma zamanut tamyiz atau zamanat tamyiz duna ma qablahu. Dia kata sunat qada barang, yakni solat yang dia luputkan pada waktu dia tamyiz. Dia tak wajib. Umur 8 tahun dia tak balik lagi, dia tak sembahyang subuh, dia tak sembahyang maghrib, dia tak sembahyang isyak, maka apabila dia baligh wajib qada ke sembahyang yang dia tinggal? Tak wajib, tapi sunat. Hak dia sembahyang tak payahlah qada kan. Hak mana hak dia tak sembahyang tu, maka sunat dia qada. Macam kita ni kan, ada tak waktu dulu-dulu sebelum balik kita tak sembahyang? Ada. Ada kan, sunat dak qada? Sunat. Hak dah balik ni pun dah banyak macam-macam kan. Tapi kalau ada yang wajib, dahulukan yang wajib lah kan. Kita kadang-kadang mungkin kok mana kah perlu qada lah. Ni kiranya dia tinggal. Tapi solat yang dia tinggal setelah dia mumayyiz. Adapun solat yang dia tinggal sebelum dia mumayyiz, itu tak disunatkan qada dan tidak sah. Fala yanaqid, kata Hasyiah, dia kata fala yanaqidu qada'uh, maka tidak terakad solat yang dia qada tu. Dia qada, hang qada apa ni? Qada mayang. Hang baru balik, hang qada apa? Dia kata aku qada hak waktu aku baru beranak umur setahun 2 tahun, waktu tu aku qada, aku bukan mayang dia tu. Tu tak boleh qada tu. Tak sah qada untuk waktu yang tu. Kalau nak qada yang setelah kita dah mumayyiz. Nanti dia akan cerita bagaimana dhabit orang itu ataupun kanak-kanak tu mumayyiz.
Kanak-kanak tak wajib. Kita ada anak-anak kan, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tak balik lagi. Tak wajib. Tapi walaupun tak wajib, sunat kita suruh dia sembahyang kan. Kalau balik tengah sembahyang, adakah batal sembahyang? Kalau di dalam hasyiah tu ada sebut, dia kata walau balaghas sabi fi asna'is salah, kalaulah baligh seorang kanak-kanak di tengah solat, sama ada bisin dengan tahun ataupun bil ihtilam ataupun dengan mimpi. Mimpi. Kalau ayat mani lah maknanya. Contohnya macam mana tu? Dia yang subuh, dia duduk tasyahud ke duduk antara dua sujud, tetap papan punggung, dia terlena subuh. Lepas tu dia main mimpi tengah-tengah sembahyang. Hello dia anak ni, dia tersedak dia berasa lagu nak terkeluar. Dia pegang, dia cekak dalam kain tu, tak bagi terkeluar. Balik tak? Apabila ayat mani sampai di hasyafah tu, dia balik walaupun tak wajib solat, sebab tak wajib mandi, sebab mandi tu dia kena keluar. Wajib mandi kena keluar. Kalau keluar tu batal sembahyang, sebab dia berjunub, dia tak boleh sembahyang. Tapi ni tak, dia cekak. Bila dia cekak tu dia balik dan dia tak wajib mandi. Macam mana sembahyang dia? Sembahyang dia terus. Kan? Tasyahud ni bila lagi senang, pak dia cekak. Nak dikira lah. Jadi solat itu separuh solat itu sunat, separuhnya jadi wajib. Kalau dia batal, dia kena sembahyang lain lah. Tapi sebab apa? Sebab dia dah balik di dalam waktu, wajib dia sembahyang. Tapi ni tak, dia dah sembahyang. Kalau dah sembahyang tak apalah, dia tak keluar lagi lah. Dan tengah-tengah sembahyang tu dia balik, dia cekak tu, tak batal lagi solat dia, dan sembahyang dah terus sampai pergi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas lah, nak lepas apa? Maka dia balik dan sembahyang dia sah. Sembahyang dia sah. Itu kalau cerita dia ayat mani lah. Kalau dengan tahun pun boleh juga. Tengah-tengah sembahyang balik dengan tahun. Macam mana balik dengan tahun? Contohlah dia lahir dulu, dalam surat Bana tulis beranak pukul waktu zuhur ke, tepat pukul 3 dia lahir. Maka maknanya umur dia genap pun waktu bila? Pukul 3 tu. Dia dah kira dah umur dia, duk kira tahun hijrah lah. Dan bukan tahun nasi, dia kira-kira, dia kata, aku hari ni aku genap lagi pukul 3 ni, aku cukup 15 tahun ni. Tengah-tengah dia sembahyang pula pukul 3, dia tak ingat. Tengah-tengah sembahyang, waktu dia takbir sebelum pukul 3. Rakaat kedua tu duduk dalam pukul 3. Maknanya rakaat pertama dia tak balik lagi, rakaat kedua dia balik. Tidak. Sampai macam tu lah kita kira kan, ketepatan waktu tu. Macam mana solat? Terus tak ada masalah. Dia tak buat benda yang membatalkan solat, maka dia balik tu di dalam solat dia. Seperti mana kanak-kanak yang berpuasa lah. Kalau dia balik ketika hari dia puasa tu, dia sempurnakan tu lah puasa dia. Tak batal apa puasa dia. Jadi maknanya puasa dia juzuk yang pertama sunat, juzuk yang kedua tu wajib. Begitu juga solat. Dia tak sama di dalam bab haji. Kalau bab haji, kanak-kanak yang dia dah buat haji waktu dia kecil, sebelum dia balik umur 7 tahun, dia dah pergi buat haji dah. Orang kaya pak dia ajak pergi dia buat haji. Kemudian nanti dia balik, dia kena buat lain. Sebab haji tu tak dianggap haji yang melepaskan kewajipan lah. Tu dia di bab haji lah. Tapi walaupun tak balik, ini dia nak beritahu kepada kita hukum mak ayah ni pula macam mana. Mak ayah terhadap kanak-kanak. Yu'marani, walakin akan tetapi yu'marani biha, diperintahkan keduanya. Yakni kanak-kanak laki dan perempuan tadi, sabi dan sabiyah tadi, biha, yakni bis-salah, disuruh dengannya dengan sembahyang. Kanak-kanak bila cukup 7 tahun, maka kita kena suruh dia sembahyang. Suruh ni bukan setakat sembahyang, segala syariat
yang apa kita kata sunat dan wajibnya, kita kena ajar anak. Apa yang sunat syarak suruh? Contohnya bersugi, kena ajar dia. Contohnya kalau yang wajib itu berwuduk, kena ajar. Kena suruh dia berwuduk. Kalau ada sembahyang tak ada wuduk, tak boleh. Kita kena marah dia. Abang nak sembahyang kena wuduk dulu. Ajak dia benda yang membatalkan. Abang kalau kentut pergi ambil wuduk lain, saya dulu tak tahu kecil. Kita mana tahu kan yang ngaji. Kita kan ngaji bajuri ke waktu tu. Kecil ke waktu tu sembahyang tarawih. Ingat lagi sampai ke hari ni sebab kita buat. Tengah-tengah sembahyang sujud tu kita kentut. Put. Kita budak kecil duduk dalam sembahyang dalam rumah lah. Dalam rumah. Kita tak tahu apa yang orang lain kat belakang pakai gelak. Kok duduk belakang gelak kentut dalam sembahyang. Kita mana tahu lah. Kita sembahyang kecil-kecil kita ikut je lah. Itu terus lah tu. Habis bagi salam. Siapa kentut tadi? Siapa kentut? Kata ni jangan duduk kentut dalam sembahyang. Kita nak tahu apa. Jadi kanak-kanak kena diajar. Sebab apa yang abang saya ajar waktu kecil dulu saya ingat sampai lah dalam bab solat. Contohnya abang saya ajar, ni benda yang dia ajar waktu di dalam rumah. Bukan abang seorang, abang mana dia ajar lah bila kita sembahyang ni apa. Contohnya di antara yang dia ajar, saya ingat lagi sampai lah tasyahud. Dia kata tasyahud ketika kata illallah, abang saya imam tu dia kata kita kata tu angkat jari. Itu dia ajar waktu saya kecil tu, tak sekolah lagi. Yang tapi saya ingat benda yang ditanamkan waktu kecil, lekat benda tu kita ingat. Sembahyang ni sebahagiannya saya belajar di sekolah rendah, kafar. Sebahagiannya saya belajar di rumah. Sebenarnya belajar di rumah. Fatihah apa semua kita belajar. Jadi kanak-kanak ni dia mudah dan benda tu dia akan ingat. Dia tahan lama. Jadi kanak-kanak ni ajak semua benda lah. Benda yang tak dapat tidak, suruh contoh dia wuduk. Siapa yang wajib ni? Dalam hasyiah sebut wajib itu atas siapa? Atas usulihima az-zukur wal inas. Mak, ayah, tok wan ke atas. Wajib atas mereka. Abang akak tak wajib lah. Tak wajib tapi boleh juga kan. Dia suruh. Wajib ini wajib atas jalan fardu kifayah. Maknanya kalau tak ada siapa suruh dosa. Mak tak suruh, ayah tak suruh. Tak boleh lah. Kena ada lah orang suruh. Suruh. Guru pun, kalau kita pergi hantar pergi sekolah, guru pun kena perintah. Tapi tidak dipukul lah. Sebab apa ni budak kecil lagi. Begitu juga isteri. Kalau suami ajak isteri yang kecil lagi, isteri baru umur 7 tahun, baru 8 tahun kahwin dah. Suami wajib suruh, suruh mayang ni. Kalau tak mayang kena pukul tak? Tak pukul, melainkan dengan izin wali dia. Wali dia, bapa dia. Sebab ketika tu dia tak balik lagi. Tapi kalau dia nusyus boleh pula pukul. Isteri, kalau dia nusyus kecil ni, kita cerita kecil lah, kan tak usah. Kalau kecil, kita boleh pukul dia. Tapi, kalau dia tak sembahyang, ini kecil, bukan besar. Kecil, budak kecil ni, isteri yang kecil, dia tak balik lagi. Tak boleh pukul dia, melainkan dengan izin wali. Izin tok wali dia, bapa dia lah. Sebab apa? Sebab nusyus itu hak suami. Dia berhak memukul. Solat itu hak Allah. Maka kena ikut kita kata undang-undang yang Allah tetapkanlah. Dan macam mana cara kita menyuruh tu? Bukan semata-mata suruh dah. Suruh tu dalam hasyiah sebut la budda ma'ahu minat tahdid. Kena ada keras sikit ancaman. Salli. Semayang bang. Ni pasal apa tak semayang? Semayang. Nanti abah pukul nanti tak sembahyang. Ancam. Tapi pukul tak? Tak pukul. Kita beri keras saja. Bang sembahyang dah. Lembut dulu. Ajak dulu. Dia tak tahu apa. Marah dia suruh sembahyang. Tak sembahyang. Macam mana? Ajak pun tidak. Ajak dulu. Abang mai ni. Mai ikut abah mai. Ajak dia kecil sembahyang. Kemudian bila dia dah reti sembahyang, kita suruhlah dia sembahyang.
Kalau tak berjemaah, kalau berjemaah lah, ajak dia sembahyang sekali. Kalau tak berjemaah, tanya dia balik sekolah tu, abang sembahyang lagi? Tak sembahyang lagi, pergi sembahyang, ambil wuduk dulu. Kalau dia tak mau, keraskan sikit. Abang tak sembahyang, tak boleh main handphone hari ni. Kamu budak-budak lah suka main handphone ni. Kita sekat apa hobi-hobi dia tu. Tak sembahyang, tak usah duduk keluar rumah. Tak sembahyang juga. Abang pasal apa tak sembahyang ni? Nak kena pukul ke? Nak rotan ke? Pegang rotan. Contohlah, ancam dia. Tu ketika umur 7. Sebab budak-budak ni kalau dia tak biasa kena marah, bila kena marah, dia buat lah. Budak umur 7, 8 tu, 7, 8, 9 tu, dia akan dengar. Dia akan dengar. Tapi kita tak pukul lah. Tak pukul lah. Macam tu juga semua benda lah. Puasa, benda-benda yang sunat, kena ajak macam tu. Kena suruh dia, kena barah dia. Hikmah dia apa? Hikmah dia supaya dia latihan di dalam ibadah. Bila dia dah biasa, maka dia tak akan tinggal, insya-Allah. Dari kecil tu syarak dah ajak dah. Jadi kita ikut apa yang Tuhan suruh lah. Ketika umur 7 tahun, 7 tahun pertama tu dia raja lah. 7 tahun yang pertama dia raja. Dia nak apa layan, ikut macam raja. 7 tahun pertama tu kanak-kanak tak, kita jangan marah-marah, jangan marah-marah teruk-teruk. Sebab kanak-kanak ni jiwa dia masih lembut kan. Marah sikit-sikit tu apa, tak boleh marah langsung. Tapi Nabi dia tak marah. Nak 7 tahun pertama tu dia umpama raja. Bila 7 tahun kedua, barulah kita kena garang dengan dia. Dia tak jadi kawan kita lagi 7 tahun yang kedua. 7 sampai 14 dia tak jadi kawan. Dia tu orang bawahan kita pula. 7 tahun pertama dia raja kita. Abang nak apa, layan sungguh. Bila dia 7 tahun sampai 14, kita kena keras dengan dia. Sampai umur 10 tahun kena rotan dia. Cengih. 7 tahun hak seterusnya pula baru jadi kawan. 14 ke atas tu, barulah kita mula menyembang dengan dia. Sebab waktu tu dia dah liar sikit, kita katakan. Kalau kita keras-keras sangat, mungkin dia lari dan sebagainya. Begitulah di antara secara ringkasnya cara-cara ulama bagi tahu cara kita nak mendidik anak. Tapi benda itu ada, kita kata, tolak ansur lah kan. Tengok keadaan lah anak-anak tu bagaimana kan. Itu hikmah dia. Dan di antara hak wajib yang disebut dia dalam hasyiah juga, dekat wa'lam tu dia kata, wajib juga atas ibu dan ayah dan ibu-ibu, maknanya tok wan sekali lah, atas jalan fardu kifayah, mengajar anak dia segala syariat sembahyang, puasa, taharah, segala-galanya. Kalau dia boleh ajak, dia ajak. Kalau dia tak boleh ajak, hantar orang yang boleh ajak. Dan kalau memerlukan belanja, boleh ambil daripada duit kanak-kanak tadi, kalau dia ada harta. Kalau kanak-kanak tu orang kaya, contohnya tok duk bela dia, pak meninggal, pak tinggalkan dia harta banyak, maka ambil belanja tu daripada harta dia. Boleh. Ambil harta daripada hak dia, budak tu sendiri, buat belanja pengajian dia. Kalau tak ada, ambil duit bapak-bapak lah. Kalau tak ada duit bapak, ambil duit mak-mak ataupun tok-tok. Kalau tak ada, pergi minta kat Baitul Mal. Baitul Mal kena siap lah. Baitul Mal kena siap lah. Kalau orang main minta ni, anak saya kecil ni nak menghantar, nak ngaji Quran, nak hantar ngaji pondok, Baitul Mal maknanya kena tolong lah. Apabila mak ayah tak ada duit nak hantar, Baitul Mal kena. Baitul Mal kena bagi duit. Kalau Baitul Mal pun tak ada duit, Baitul Mal tu sendiri tak ada, maka atas siapa tanggungjawab tu? Orang-orang kaya Islam. Orang-orang kaya daripada orang Islam. Kalau di kampung tu ada orang kaya, maka dia pun wajib apabila orang lain tak mampu. Kalau dia mampu, tak mampu banyak, bagi hak mana dia mampu sikit. Dia kena tolong orang kaya ni, hak kaya lah. Dia kena tolong orang-orang miskin ketika mereka tak ada duit. Itu hukumnya. Dia kata ba'da sab'i sinin, setelah 7 tahun, maknanya sempurna 7 tahun. Sempurna 7 tahun.
Maknanya apa? Nak masuk 8 tahun lah. Tapi dia kata in hasalat tamyizu biha, jikalau hasil tamyiz dengannya dengan 7 tahun. Kalau umur 7 tahun mumayyiz, maka kita kena suruh. Kalau 7 tahun tapi tak mumayyiz lagi, tak payah suruh. Kalau sebelum 7 tahun dah mumayyiz pun tak payah suruh. Dia dua. 7 tahun dan mumayyiz. Dia kena ada dua-dua. Kalau mumayyiz, umur 5 tahun dah mumayyiz dah. Dah boleh main komputer apa semua. Software boleh buat cerdik belakang. Boleh cakap orang, boleh berkhutbah umur 5 tahun. Boleh naik mimbar khutbah. Dia tak mayang. Dia boleh naik baca khutbah hari raya kan. Khutbah hari raya boleh baca, mayang zuhur tak lagi. Dia tak mayang, duk main game. Abang pasal apa tak mayang ni? Kau wajib lagi berumur 5 tahun dia dah. Oh, pandai cakap. Wajib dah ayah menyuruh? Tidak wajib. Sebab apa? Tak sampai 7 tahun lagi. Tapi sunat. Sunat. Sebab dia dah ada tamyiz. Yang wajib bila? Maksudnya apa? Berdosa ibu ayah kalau tak suruh. Bila? Bila anak dah 7 tahun dan ada mumayyiz. Kalau kadang-kadang budak-budak ni kadang 7 tahun pun tak mumayyiz lagi. Macam mana dhabit mumayyiz tu? Mumayyiz ini di dalam hasyiah ada sebut wa ahsana ma qila fi haddit tamyiz, dia kata, dan hak terbaik, hak paling baik sekali barang yang ni takrif yang disebut pada haddit tamyiz, iaitu takrif tamyiz, an yasira as-sabi wa mithluhu as-sabiyah, kanak-kanak lelaki tadi dan juga sepertinya juga kanak perempuan, bihaitsu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Dia makan sendirinya, dia minum sendiri dan dia boleh basuh berak sendiri. Itu nama mumayyiz. Jadi kalau siapa makan sendiri, makan seorang-seorang kat meja tu, dia mumayyiz lah. Kalau kita makan ramai-ramai tadi tak mumayyiz lagi. Dia kena makan seorang. Makan seorang, minum seorang. Tak, maksudnya dia boleh makan dengan sendiri. Berdikari. Budak tu boleh makan sendiri tertib, tak jatuh makan nasi elok sumbat, boleh elok sendiri, minum pun sendiri, basuh berak sendiri. Itu mumayyiz. Kata qil, pendapat yang lain, ini fuqaha lah letak takrif ni. Dia bukan main daripada hadis Nabi dah. Ada juga hadis Nabi pun ada. Tapi hak ni hak fuqaha yang letak. Macam mana? Katanya bi an ya'rifa yaminahu min shimali. Dia tahu hak mana kanan, hak mana kiri. Kanan mana? Kadang saat dia angkat hak ni, saat dia angkat hak ni. Saya dulu ingat lagi cik-cik, kita kan reti orang tak ajak kanan kiri, tapi orang sebut. Tapi kita tahulah, makan tangan kanan. Abang kita lu kidal. Yang sampai lah pun kidal. Apa-apa tangan kiri. Lepas tu abang marah, makan tangan kanan. Hak mana tangan kanan? Hak detik lalat tu. Oh, kita set lang kepala, hak detik lalat ni tangan kanan. Kaki saya, kaki kiri ada detik lalat. Bukan betul. Mana hak kaki kanan? Hak ni kaki kanan. Dah detik. Kita set lagu tu lang kepala gitu. Budak-budak tangan kanan hak mana? Hak detik lalat. Ni tangan kanan ni ada detik lalat. Tu kaki kanan pula, ada detik lalat juga. Bagi dobek tak habis. Bagi dobek tak habis. Jadi kanak-kanak tu boleh beza kanan dan kiri mumayyiz. Sebab apa? Dia ambil daripada hadis Nabi. Bila Nabi ditanya su'ila mata yusalli as-sabi, ditanya kepada Nabi, bilakah kanak-kanak tu kena sembahyang? Kata Nabi, idza arafa shimalahu min yaminihi, ketika mana dia mengetahui kirinya daripada kanannya. Makna tahu boleh beza kanan dan kiri. Kata qil yang lain lagi dalam meletak ta'rif tamyiz ni, bi an yafhamal khitab wa yuruddul jawab, bahawa dia memahami khitab, dia faham kita cakap apa dengan dia dan dia boleh balas balik. Kadang-kadang budak-budak lah pandai cakap bahasa berak tak erti. Bahasa berak tak boleh cakap tu pandai. Maknanya dia faham lah apa yang kita cakap tu, dia faham dan dia boleh balas jawab pun dengan jawapan yang baik. Bukan jawab merapu-merapu dah. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia jawab ikut dia lah kan. Dan kata qil bi an ya'rifa ma yadurruh wa ma yanfa'uh,
dia mengetahui benda yang mudarat, benda yang bermanfaat. Kesimpulan dia, takrif ni semua nak lebih kurang sama. Nak abang kata, akal dia boleh berfikir dengan sempurna. Kiranya boleh makan sendiri. Dia boleh beza dah hak mana hak boleh makan, hak mana hak tak boleh makan. Mintai tak boleh, nasi boleh makan. Kadang-kadang budak-budak dia ambil semua benda kan. Itu tak mau main, hak mana kat tanah semua dia ambil. Begitu juga orang tua-tua. Orang tua-tua bila ada sampai satu had dia main, kita kata penyakit nyanyuk. Maknanya hilang tamyiz lah. Kadang-kadang dia nak main taik, kadang-kadang dia tak ingat lah. Kadang-kadang dia jawab ikut dan. Maknanya tamyiz dia dah hilang. Ketika tu dia tu tak wajib lah semayang. Tamyiz dia tu dah tak ada. Kadang-kadang orang tua-tua dah sakit-sakit, tua-tua kan, kita suruh bayang pun kadang tak baca Fatihah pun, sebab dia tak ingat apa dah. Itu tak apalah. Habis tamyiz. Wa illa fa ba'da tamyiz. Wa illa, dan jika tidak, maknanya tidak mumayyiz. 7 tahun pun tidak mumayyiz lagi. Ai kalau dalam hasyiah tu sebutlah illam yahsulit tamyiz bis sab'i, kalau tak hasil mumayyiz dengan umur 7 tahun tu, maka macam mana? Maka kita tangguhkan sehingga dia mumayyiz. Kalau umur 10 tahun baru mumayyiz, 10 tahun sembahyang. Umur 15 baru mumayyiz, 15 kena suruh dia sembahyang macam tu. Kena suruh dia sembahyang ketika itu. Adapun dah balik, dia tu wajib sembahyang. Mumayyiz ini syarat untuk kita tu suruh wajib. Suruh wajib. Wa yudraban ala tarkiha, dan dipukul kedua-duanya, laki dan perempuan, ala tarkiha, di atas meninggalkan solat, ba'da kamali ashari sinin, setelah sempurna 10 tahun, maknanya nak masuk 11 tahun. Budak tu masuk umur 11 tahun, kita kata 10 tahun lah. Makna 10 tahun ni sempurna 10 tahun. Bukan masuk tahun 10. Maknanya masuk umur 11 lah. Masuk umur ke-11 itu, kalau dia tak sembahyang, wajib atas wali, bapa ke, tok ke, mak ke, memukul. Dalam di hasyiah tu sebut, wa huwa darbu ta'dib litamrin. Pukul ni pukul kerana nak mengajar adab, kerana nak bagi latih, nak melatih dia. Bukan la darba uqubah, bukan kita pukul sebagai uqubah macam orang kena had tu. Kena had sebab 100 rotan had zina. Bukan had tu. Had tu pukul dia boleh melukakan. Kanak-kanak kita tak melukakan. Qala ba'duhum, sebahagian di dalam hasyiah sebut sebahagian pendapat ulama ini tidak mu'tamad. La yatajawazud darib thalathan, tak boleh lebih dari 3 kali. Kata ulama tak boleh lebih, maknanya kalau lebih berdosa atas mak ayah. Itu kata ba'duhum, tapi ini tak mu'tamad. Walaupun mu'tamad kata boleh lebih, tapi sunat kita tak boleh, jangan lebih daripada 3 kali. Begitu juga hukum muallim, tok guru, ustaz. Apabila kita pegang anak murid, boleh tak pukul dia? Fayusannu lahu, dia kata sunat bahawa la yatajawaz as-salasah, jangan lebih daripada 3. Sebab Nabi pernah kata kepada Mirdas, kata apa? Al-muallim lil atfal. So guru bagi pelajar. Iyaka ni makna janganlah. Ingat olehmu, jangan an tadriba fawqa thalas, jangan kamu pukul lebih daripada 3. Fa innaka in darabta fawqaha, kalau kamu pukul lebih dia, iktasallah minka, maka Allah akan kisaskan daripada kamu. Mulalah kita dapat macam-macam. Sebab Allah kisah, bila Allah kisah ni macam-macam benda lah kan. Allah buh apa-apa kat kita lah. Tapi ini adalah dhaif katanya. Ini adalah pendapat yang dhaif. Sebab apa? Sebab yang mu'tamadnya dalam hasyiah juga sebut wal mu'tamad an yakuna biqadril hajah, tapi qadar hajat lah. Wa in zada ala thalath, walaupun lebih 3 pun ikut hajat lah. Maksud hajat ni apa? Hajat ni maknanya kalau kita pukul lebih, dia mau dengar kata, dia ni aku pukul 1-2 tak makan saman, kena lebih sikit. Tak apa. Lakin bisyarti, tapi syarat pukul tu an yakuna ghaira mubarrih, tapi tak boleh mubarrih. Syarat kita pukul itu tak boleh melukakan. Jadi kata ulama, sebagian ulama pukul anak tu pintai dengan ni je, pintai dengan kain saja, kain ridak kita tu bak. Kita bukan nak bagi dia sakit, kita nak bagi dia takut.
Hatta kata dalam hasyiah, law lam yufid illa al-mubarrih tarakahu 'ala al-mu'tamad. Kata dalam pendapat mu'tamad, kalau anak kita ni takat pukul kain tak jadi apa, kena buh rotan biar berbalok tu. Mubarrih kan, biar berluka lekat biar berbirat tu. Kata syarak, kalau sampai tahap tu baru dia nak dengar kata, tinggalkan, tak usah rotan. Sebab apa? Dia bukan wajib sembahyang lagi. Dia tak wajib sembahyang lagi. Cuma kita nak ajarkan dia ada. Apabila sampai ke tahap kena bagi luka ni, baru dia dengar. Takat sikit-sikit dia tak dengar. Tak usah lah, tak usah pukul. Ini pendapat mu'tamad khilafan lil Bulqini. Ada pendapat Imam Bulqini sebahagian guru pakai ni. Buh sampai berjalak. Buh sampai berjalak. Imam Bulqini kata, kalau mau berbirat baru hama dengar kata, kena berbirat. Tapi kalau berbirat pun tak dengar kata juga, tu tinggal. Berbirat pun tak dengar kata juga, tu tinggal. Sebab kita, apa motif merotan? Supaya dia terkesan, supaya dia dengar cakap. Tapi kalau berbirat pun tak berkesan, buat apa rotan? Buat apa rotan? Kat badan lah. Sebab tu kalau kat sana tak ada rotan lah. Tapi kalau dah kerak-kerak, buang sekolah tu. Itu cerita dia. Buang sekolah, selesai masalah. Tapi mu'tamad tak boleh. Mu'tamad untuk anak-anak tak boleh, dan mestilah dengan izin wali. Sebab tu kalau kita pelajar-pelajar nanti, kita buat satu surat, sign mak dan sign anak lah. Okey. Sign untuk kebenaran memukul. Sebab tak boleh memukul tanpa kebenaran. Kalau budak tu tak balik lah. Budak tu tak boleh memukul tanpa kebenaran mak ayah. Sebab kalau dia kata, ustaz ajak je lah, jangan duk rotan. Tak boleh nak rotan. Kita pun kata, tak, saya jenis rotan. Kalau tak boleh rotan, hantar ke ustaz lain lah. Kenapa gitu? Dalam borang tu kena buh lah. Saya tak. Ada hak jenis, kalau hak jenis, yang budak-budak ni kadang kena ni kan. Tapi, masa saya duduk kat sana tu, Habib Alwi lah yang rajin. Habib Alwi anak pada Habib Hasan. Tak pakai rotan pun, pakai rida je, berlari selerak, takut. Bukannya nak ke rotan tu, nak takut tu, dia pegang rida dah, lari selerak budak-budak. Takut dah pun, bukan sakit pun, takut dengan dia cengih. Tapi dia tak rotan budak-budak, dia bukan pakai rotan. Jarang lah, dia marah je, merepek dia, marah pasal apa mayang ni, mai duduk depan, dia marah lah. Tu kalau kerak-kerak tak ada, dia sendiri duduk belakang, dia jaga, dia duduk. Dia duduk tunggu. Takat warden tak ci, dia habis duduk. Budak-budak habis macam tu, dia tak rotan lagi. 2-3 kali tak dengar cakap, dia bangkit, ambil kan, lari serkap. Dia bukan kita nak ajar bagi takut je, bagi dengar cakap je. Hak tua-tua ni bukannya budak-budak lari selerak kita. Tidak. Itu kalau nak pakai Imam Bulqini boleh lah. Tapi mu'tamad tak boleh lah. Mu'tamad. Sebab apa? Sebab kalau di dalam tu dia kata, kalau budak tu jadi apa-apa kena dhaman. Lau talifal walad biddarbi, kalau talif ni maknanya binasa, maknanya rosak, apa-apa cedera ke, tak boleh jalan ke apa, walau mu'tadan, walaupun kita pukul biasa, bukan pukul sikit tak lagu tu, patah kaki. Patah kaki dah, kena dhamin, kena dhaman, kita kena bayar ganti ya. Sebab apa? Li'annahu masyrutun bisalamatil aqibah. Sebab apabila kita nak merotan kanak-kanak ni, syarat dia adalah salamah aqibah, dia kena selamat, dia tak jadi binasa apa-apa. Rotan tu kita nak bagi, kalau macam ustaz-ustaz kita, mana-mana pun tahfiz, atau di negara Arab lagi lah, negara Arab, Habib Salim dulu pun cengih, dia rotan. Pernah Habib Salim berhenti rotan tu, saya pernah sedar kan, ada pelajar Indonesia, dia cengih Habib Salim ni, rotan budak. Ada satu kali kes tu yang menyebabkan dia tak rotan dah lepas tu. Budak tu buat salah apa, saya pun tak sempat zaman tu, tapi orang cerita lah,
saling rotan budak-budak ni. Habis rotan tu, dia pergi salam ambil salim, dia peluk ambil salim. Budak kena rotan tadi ni. Habis kena rotan, bak, dia pergi salam, dia pergi peluk. Terus naik darah. Masuk hospital. Biasanya kata, aku rotan dia main peluk aku. Lepas tu ambil salim, berhenti tak rotan dah. Nak cari hak anak murid lagu tu payah. Kan? Ya ada. Hang tu. Hak tu banyak kan. Report polis, balik mengacum kat mak ayah buat salah tak mau mengaku. Lepas tu balik mengacum kata ustaz tu rotan pula. Oi. Nah tu anak-anak zaman lah. Sebab apa? Sebab puncanya didikan daripada awal tu tidak ada kita kata kesedaran dengan ilmu, hormat guru tu tak. Kita zaman dulu mana ada, tidak. Zaman orang tua-tua dulu, hang balik report mak ayah, bukan mak ayah nak bilang hang tu kena hantam lagi. Tambah lagi. Cikgu pukul hang, eloklah. Elok mak kita pun elok ah. Dia tambah lagi. Mereka nak tambah lagi. Kadang-kadang setengah mak ayah tu hantar anak murid, buatlah ustaz, nak buat macam mana pun jangan bagi dia patah tulang sudah. Jangan patah kaki patah sudah. Nak buat nak rotan ke apa, dia serah anak sungguh kat tunggu. Siap bagi lesen supaya anak dia bila dia dengar mak kata depan tu, dia pun tak beranilah nak macam-macam. Ni dak mak ayah tu kadang tu sayang terlebih ya. Tak boleh usik langsung anak. Tapi muktamadnya memanglah kita tak boleh sampai mubarrih tu, tidak boleh lah. Dengan rotan pun, rotan ini bukan rotan uqubah. Rotan uqubah kata ulama dalam mazhab kita, bukannya boleh tarik. Rotan orang zina, satu rotan pun bukannya boleh tarik. Bukan macam tu. Itu rotan uqubah pun tak angkat sampai laun petiak tak nampak. Ini kan budak-budak tak juga. Sebab tak boleh kalau untuk kanak-kanak ni tak boleh luka sebab mempengaruhi emosi kan. Tapi Imam Bulqini kata boleh. Imam Bulqini. Habib Syekh. So ada dulu orang cerita zaman Habib Hasan dulu, ada dia ni belajar di Mekah tu dekat apa? Syekh Muhammad anak ni kan, anak Abu Ya Maliki. Cengih. Tapi ngaji dengan dia 10 tahun kot, pasport dia pegang. Nak makan apa? Pergi makan sungguh-sungguh. Sebab sana mewah, orang duk bagi duit. Kiranya pergi sana goyang kakinya. Tapi dia punya mengaji, dia punya peraturan, tak dengar cakap balin meja. Terbang mai kalau sempat elak-elak lah. Tak sempat nasib. Ganas sungguh. Tak tahan dia kata. Tak tahan dengan peraturan lagu tu tibain lari. Tak tahan, orang Arab tak tahan. Lari, mai duduk mengaji kat Ribat Tarim. Waktu tu zaman Habib Salim. Dia mengaji dengan waktu tu zaman Habib Hasan. Dia duduk dalam bilik Ribat, malam-malam nyanyi seorang-seorang, nyanyi berjoget-joget kan. Lepas tu warden mai ketuk pintu. Waktu tu zaman tu warden bukannya jenis menunggu lah, dia duduk rumah lah. Lepas tu tapi malam-malam dia mai ketuk pintu. Assalamualaikum. Ni apa Habib Hasan kirim salam. Lepas tu dia Habib Hasan kata jangan duk menyanyi malam-malam ni. Dia kata hak ni lagi dahsyat. Dia kata teropong dari rumah. Hak ni lagi dahsyat. Hak kat sana lagu tu, hak kat sini tu dia tak boleh buat apa langsung kali ni. Habib Hasan dia nampak dia kasyah. Budak-budak takut dengan Habib Hasan. Tapi sayang. Sebab apa? Para habaib ni walaupun macam tu tapi depa rahmah dengan belajar kan. Tapi takut lah. Takut dengan biasa. Hak kat Mekah sana dengan hak cengihnya, hak kat sini dia kata ni teropong setiap masa ni. Dia kata lagi lain macam dia kata. Dah tahan. Habis lah. Jadi rotan itu setelah 10 tahun. Hakadha qala Syekh Ibn Hajar. Jadi yang sempurna 10 tahun itu pendapat Syekh Ibn Hajar. Tapi mengikut pendapat Imam As-Saimari dan juga pendapat itu ditasihkan Al-Asnawi dalam hasyiah ada sebut kan. Kata innahu yudrab fi athna'il ashirah. Ketika dia umur 10 tahun tu. Kalau ikut Ibn Hajar maknanya 11. Genap 10 tahun masuk ke 11. 11 tu baru mula rotan. Tak, Imam Saimari kata tak.
ketika 10 tahun tu, dia dalam umur 10 tahun tu, dan pendapat ini dipegang oleh Imam Romli dan juga Imam Khatib Syarbini. Habis. Yang ketiga, berakal. Wallahualam. Pakistan lagi ya.